Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar anda semua? Saya sentiasa mendoakan agar anda sihat walafiat, saudara. Hari ini cuaca nampak agaknya mendung, saudara. Suasana mendung, tapi awal pagi hujan, agak ini panas, betul mendung. Dan kabarnya nampaknya banjir di Terengganu dan di Pahang, kabarnya saudara masih meningkat, saudara. Aduhai, apa nak jadi? Ni Fir, tengok yang ni. Pakai yang ni pula. Kita tengok yang ini. Kadang-kadang ada, maklum sajalah saudara, kadang-kadang saya punya telefon ni untuk tahu teman-teman ya, saudara Erna Dadiri, apa khabar Erna? Semoga sihat walafiat ya Erna. Okay, take this one. Baik Towing dia tanya dengan saya bila nak aktifkan apa SOSMA. Baik Towing Pak Jebat. Saya tak nak bercakap soal politik siang-siang, malam nantilah kita mengulas, saudara. Siang-siang ni kita relax-relax ya. Saudara Wan M. Bakri, salam sore. Tempat dia katanya cuaca sudah mula kembali mendung. Wan M. Bakri di mana lah saudara ya. Saya tak tahu bila sebut tempat, tapi di mana. Elok juga kalau teman-teman memberitahu pada saya bagaimana kedudukan kawasan anda. Itu bagi saya ramalan kaji cuaca yang paling bertepatan, saudara. Ya, alhamdulillah. So Erna Dartiri, nama sedap nama tu. Baik saudara, hari ini hari Rabu, tanggal 10 Januari. Dah 10 hari saudara. Dan tinggal 62 hari je lagi untuk kita menanti kehadiran sinar kehadiran bulan Ramadan yang amat-amat kita nantikan, saudara. Saya juga merindui bulan Ramadan, bulan Seribu Rahmah Al-Mubarak, saudara. Semoga kita berpeluanglah. Sebab itu dalam doa kita selalunya lepas solat asar kita berdoa agar Tuhan mempertemukan kita dengan kehadiran bulan Ramadan, saudara. Hari ini tanggal 10 Januari 2024. Baik, Towing Pak Jebat dia kata di Bangsa mendung. Ya, baik Towing. Tempat-tempat lain saya tak tahu lagi sebab yang di TikTok tu tak ada. Saya tak tahu macam mana nak buka. Itu masalah pada saya. Baik, saudara, sebelum saya memberi pencerahan, selalunya saya akan berilah. Ini bukan kata-kata hikmat, saudara. Ini adalah bicara, kita bercakap. Apa khabar sang kancil, saudara? Kita berbicara tentang apa yang saya anggap sebagai bukan mutiara kata, tetapi kata-kata yang elok untuk kita fikirkan bersama. Yang kata selalunya, fikir-fikirlah. Ya, saudara Azrul Jalil kata Puan Selamah Yusof di Kampung Gentam Kuala Pilah mendung. Katie Baby, apa khabar Katie? Semoga sihat walafiat. Wan M. Bakri, Ramadan sedang melambai kita menanti. Baik saudara, dia ada 3 perkara saudara dalam hidup kita ni kadang-kadang yang memisahkan. Ini anggaplah ini sebagai mutiara kata-kata ataupun perkesahan sebelum saya bercerita kita melabur yang lain. Iaitu dalam hidup kita ni ada 3 peringkat saudara. Itu pertama pada usia 60 tahun. Apabila usia kita 60 tahun, artinya kita meninggalkan tempat kerja kita. Buat macam mana pun dalam usia 60 tahun, sekarang ni mungkin 65, tapi 60 tahun selalunya, kita berakhirlah. Walaupun sehebat mana pun kita waktu itu memegang jawatan, sama ada di pegawai, jadi DO, dan sebagainya saudara, tapi bila anda mencapai usia 60 tahun, kembalilah menjadi orang biasa-biasa saudara. Saudara Azrul Wan M. Bakri, Eddie Tahir, begitulah keadaannya menurut saya katanya. Saudara. Kemudian, waktu itu tak payahlah kita nak memikirkan soal diri kita
orang hebat. Tak ada dah saudara. Segala-galanya tidak berarti. Apabila kita sampai usia 60 tahun, kita meninggalkan pejabat, meninggalkan kerja raya kita, kita kembali pada orang biasa saudara. Jadi waktu itu haruslah diketepikan rasa ego kita, perasaan. Sebab itu selalu saya pesankan, jangan kita sombong, jangan kita angkuh. Kerana bila mencapai usia 60 tahun, tak ada kerja dah. Balik jadi orang biasa. Dan step yang ketiga, iaitu tahap yang kedua saudara, iaitu apabila kita berusia 70 tahun. Waktu itu saudara, masyarakat pun perlahan-perlahan meninggalkan kita dan kita merasa kesepian. Yang adalah selalu pergi ke masjid, saudara. Dan kalau saudara pergi ke pejabat di mana anda pernah bekerja, anda pernah bertugas, sama ada sebagai pegawai atau sebagai pengurus syarikat, saudara. Bila anda pergi, tak perlu nak cakap saya pernah berada di sini, aku dulu dah jadi begini, saya dulu begini. Kalau anda jadi menteri misalnya, saya dulu menteri, orang pun generasi waktu itu dah tak kenal kita dah. Mereka sudah perlahan-lahan mengenepikan kita. Sebab usia kita 70 tahun. Tak payahlah kata, ini saya pernah itu, saya pernah ini. Tak ada dah saya. Orang takkan fikir pun. Kerana waktu mula meninggalkan kita. Sebab generasi yang menggantikan kita, mungkin ada yang teringat, mungkin tak ada, tak kenal pun. Sebab mereka masuk bekerja pada usia 23 tahun. Kita dah 70 tahun. Jaraknya saudara 47 tahun. Jadi sebab itu, waktu itu tak payahlah. Kalau lah tengok tempat kerja kita, tengok gitu sajalah. Tak payah nak pergi, nak cakap saya pernah berada di sini, itu kursi saya, ini bilik saya, ini pegawai saya. Orang tak nak dengar saudara. Begitu juga saudara, bila kita mencapai antara usia 80 ke 90 tahun. Kerja masyarakat dah mula mengenepikan kita. Yang waktu itu, saudara, anak-anak, cucu-cucu kita pun mulalah bagaikan terasing bagi kita saudara. Mereka pulang sesekali bertemu dengan kita, sesekali. Bukan dalam merupakan satu kemestian, sesekali saja saudara, waktu itu. Jadi kalaulah mereka datang, zahirkanlah kasih sayang anda sepenuhnya. Kecaplah rasa kasih sayang waktu anak dan cucu kita bersama. Kerana mereka pasti akan meninggalkan kita untuk meneruskan kehidupan biasa mereka. Saudara, dan saat itu saudara, sebab itu selalu saya katakan, kalau rasa nak makan apa pun makanlah. Kalau rasa nak minum, minum. Kalau nak rasa nak tidur, tidur. Kalau rasa nak berjalan, berjalan. Sebab usia kita 80-90 tahun tu saudara, artinya kita sudah pun semakin hampir untuk bertemu pertemuan kita dengan tanah perkuburan saudara. Selalu orang cakap, badan pun orang kata tangan pun dah bau tanah. Ingat saudara, itu keadaannya. Cuma yang masih menemani kita walaupun kita berusia 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun adalah teman-teman kita menyapa mereka melalui media sosial. Jadi santunilah. Dan kalau rasa nak makan, makanlah saudara. Ingat saya, pesan saya, 3 tahap dalam kehidupan kita. Yang pertama, bila kita mencapai usia 60 tahun, kita meninggalkan karier kita ataupun jawatan kita. Hebat macam mana pun, kita harus berpisah dengan jawatan itu. Tahap kedua, pada usia 70 tahun. Dan bila kita pergi ke tempat kita bekerja, orang tak kenal kita dah, saudara. Umur 80 tahun, ini kita malahan dengan keluarga pun, sesekali saja mereka bersama dengan kita. Dan bila sampai 90 tahun, yang pasti bersama dengan kita adalah tanah, saudara. Itu keadaannya. Betul, Wan M. Bakri, masa dan keadaan merubah segalanya. Okey, saudara? Itu sekadar cerita-cerita, ngobrol-ngobrol ataupun orang kita melabun petang-petang untuk kita bincang bersama, saudara. Saudara Ahmed, usia tua layan diri sajalah. Betul, saudara Ahmed. Begitu juga Wan Hazimah. Dan saudara, bila kita usia tua ni, kita layanlah diri kita. Tapi apa yang saya ingin catatkan di sini adalah untuk kita mengenang kembali nostalgia. Jadi bila saya baca buku ni, jangan lupa saudara, tak banyak lagi buku. Tadi anak saya beritahu, dia kata buku dari penjara ni semakin kehabisan stok ni. Jadi teman-teman cepat-cepat hubungi Al-Azhar di talian 011 330 41241 ataupun Siti Farehah 017
7114300. Habis nanti tak ada dah saudara, tidak akan dicetak, itu sajalah. Paling tidak kita boleh simpan untuk tatapan generasi kita akan datang. Baik saudara, saya harus meneruskan pembacaan catatan dari Datuk Arun. Panjang saudara. 140 muka lebih hanya itu untuk setahun. 365 hari itu almarhum Datuk Arun dia mencatatkan setiap hari. Cuma saya petik yang penting-penting saja. Contohnya macam pada 30 September 1977 itu hari Jumaat. Ini catatan Datuk Arun. Akhirnya Mak Nasir iaitu Menteri Besar Kelantan dipecat dari PAS. Dan rakyat di Kelantan, catatan Datuk Arun dia kata menanti apa pula tindak balasnya. Sementara waktu itu wanita UMNO memanggil mesyuarat tergempar di Kuantan katanya. Dan ini kena ingat saya waktu itu UMNO PAS masih berada dalam Barisan Nasional saudara. Dan pada 2 Oktober saudara, 2 Oktober Datuk Arun ada menulis ini rupanya dia bermimpi. Dia mimpi gigi dia patah. Kata orang kalau mimpi gigi patah tu alamat kurang baik lah. Itu keadaannya saudara. Pada 2 Oktober ada orang datang berjumpa dengan dia untuk pembangunan sebuah kawasan taman perumahan di Jalan Kelang Lama. Mereka datang bertanda ke rumah dia, minta keizinan Datuk Arun untuk menamakan Taman Datuk Arun. Jadi kata Datuk Arun dia masih hidup lagi. Dia kata saya bukan nak mencari nama, malu saya kalau orang dia kata nama Datuk Arun sedangkan saya dalam keadaan sekarang. Jadi dia menolaklah cadangan itu. Tapi bagaimanapun ada juga Taman Datuk Arun di Jalan Kelang Lama tu saya. Itu selepas banyak fiaskonya. Dan pada 3 Oktober masih lagi beliau meneruskan perbicaraan rayuan di mahkamah. Banyak cerita pasal mahkamah perbicaraan tapi bagi saya tak penting sebab itu saya bukan pengamal undang-undang. Saudara. Tapi pada 4 Oktober dalam catatan buku ini Datuk Arun mengatakan krisis di Kelantan. Katanya Datuk Muhammad Nasir yang telah dipecat daripada PAS telah pun mendapat sokongan rakyat. Dan tiba-tiba katanya pengaruh Datuk Asri mula tergugat. Begitu juga dia saudara pada 5 Oktober hari Rabu. Pada 5 Oktober hari Rabu perbicaraan berterusan, itulah tarikhnya Indira Gandhi dilaporkan telah ditahan dan dibawa ke mahkamah untuk perbicaraan dan sebagainya. Bagaimanapun Indira Gandhi lepas. Zulfikar Ali Batu pun bekat lepas. Cuma dia seorang lagi masih berjuang di mahkamah. Pada 7 Oktober hari Jumaat, saya seminggu selepas pemecatan Datuk Nasir, waktu pembicaraan Datuk Arun disapa oleh seorang peguam dari Pulau Pinang namanya Lim Kian Chai. Mereka kenal saudara walaupun berlainan kaum. Sebab itu saya katakan Datuk Arun dia satu pemimpin yang harmonis, menyantuni semua warga tanpa pilih kasih. Sama ada Melayu ke India dan Cina. Tapi saya akan terkejut sebab yang banyak menyanjungi dan menyantuni Datuk Arun adalah warga keturunan Cina. Sebab mereka melihat keikhlasan perjuangan politik Datuk Arun. Sebagaimana warga keturunan bukan Melayu juga menyanjungi. Sekarang ni saya lihat bagaimana mereka menyanjungi Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sewaktu beliau dituduh di mahkamah saudara, dan ada sokongan-sokongan daripada bukan Melayu. Tapi Datuk Arun ramai kawan-kawannya di kalangan warga Cina. Jadi orang menuduh dia mengatakan bagaimana Datuk Arun terjebak dalam 13 Mei. Tak betul tu saya. Jadi kata Lim Kian Chai, seorang peguam dari Pulau Pinang. Dia tanya apakah keputusan hakim dalam perbicaraan. Jadi sambil tersenyum Datuk Arun dia tulis tu, dia kata sambil tersenyum, saya kata tak tahu lagi lah. Terpulang pada hakim. Tetapi waktu duduk sebelah Datuk Arun, ada tempat makan, ada kantin makan di Mahkamah Tinggi, dia kata, Datuk, eloklah anda duduk dengan tenang dan menyaksikan bagaimana hakim membuat keputusan yang memalukan mereka. Kerana kini, catatan dulu, mereka membawa persoalan politik untuk diadili di mahkamah. Itu cerita dari saya. Artinya, isu-isu politik sudah pun dibawa ke mahkamah pada tahun 1977. Bukanlah hanya berdasarkan kepada persoalan jenayah dan sebagainya, saudara. 8 Oktober, Kuala Lumpur dilanda banjir. Tapi tidaklah terseteruk banjir tahun 1970.
Tapi bagaimanapun keadaannya semakin membuat gawat juga di Kuala Lumpur catatannya. Dan waktu itu, ini agak menarik saya, Dr. Mahathir konon-kononnya Dr. Mahathir membuat kenyataan bahawa berhubung tentang kebebasan mahkamah. Mahathir tulis itu, secara ini catatan Dr. Arun Mahathir mengutuk tindakan menggunakan mahkamah untuk tujuan politik. Yang agak menarik dalam buku ini, saudara, Dato' Arun tulis itu, Jadi dia mentertawakan bahawa ini bukanlah keikhlasan, bukanlah sesuatu yang ikhlas oleh pandangan Dato' Mahathir, tapi ada sesuatu yang sembunyi. Sebab itu Mahathir mengutuk tindakan menggunakan mahkamah untuk tujuan politik. Kata Arun. Agak menariklah almarhum Dato' Arun ni, saudara. Kemudian pada 10 Oktober, perbicaraan masih berjalan. Dan waktu itu kawan-kawannya, antara kawan Dato' Arun itu nama Jack. Menurut Jack, PAS memutuskan keluar dari Barisan Nasional secara berjenaka. Dia berkata, ada baiknya saya memimpin PAS. Jadi Jack kata kalau gitu keadaannya, dia kata PAS pun telah membuat keputusan keluar dari Barisan Nasional. Jadi dia kata eloklah kalau Datuk sendiri yang pimpin PAS, katanya. Pada 11 Oktober, hari Selasa berikutnya, PAS memecat Datuk Muhammad Nasir dengan undian 13-7, 7 menentang dan 2 berkecuali. Jadi persoalannya, bagaimana pula kedudukan wakil UMNO di Dewan Undangan Negeri Kelantan. Itu keadaan saya kerana PAS waktu itu berada dalam Barisan Nasional. Dan kedudukan ahli-ahli UMNO, ahli wakil rakyat UMNO juga, bagaimana kedudukannya setelah Mak Nasir disingkirkan, bahawa usul ini tak percaya. Ini persoalannya. Tetapi sepanjang catatan ini, Dato' Arun menyatakan Hussein On masih berdiam diri. Itu agak pelik sikit saya. Dia masih membisu terhadap semua pergolakan. Dan krisis politik yang melanda negara begitu tenat sekali. Buktinya 1977. Tun Hussein On jadi Perdana Menteri 1977. Krisis melanda di negeri Kelantan. Tapi dia buat tak tahu je. Macam anak dia sekarang lah. Apa nak jadi pun jadi. Langkah itu ke langkah ini ke dia buat tak tahu. Kemudian pada 15 Oktober hari Sabtu, saudara, Dewan Negeri Kelantan mengadakan mesyuarat khas membincangkan kedudukan Menteri Besar dan polis telah pun menggerakkan ramai anggota dari luar Kelantan untuk menjaga keselamatan. Saya beritahu kumpulan 20 rupanya yang mencadangkan untuk usul pemecatan Datuk Asri adalah kumpulan 20 mengemukakan usul undi tak percaya terhadap Datuk Mat Nasir. Asri pula mengemukakan tuntutan saman ke atas usaha Melayu sebanyak RM1 juta. Jadi akhirnya pada 16 Oktober hari Ahad, akhirnya Asri dilihat berjaya menjatuhkan Muhammad Nasir menggunakan kumpulan 20 tanpa menyedari ia merupakan percaturan pemimpin-pemimpin tertentu. Dan waktu inilah banyak orang tuduh Tengku Razali campur tangan dan sebagainya. Dan Hussein On tak bercakap apa pun, saudara. Di Kelantan, Kota Baru berkurung. Tengku Razali masih lagi berbincang dan saling mengeluarkan kenyataan di Kota Baru Kelantan. Tengku Razali mematikan tomahan yang menuduh UMNO terlibat dalam krisis politik Kelantan. Sementara Esko PAS mengambil tindakan mahkamah terhadap Mak Nasir dan urusan Melayu. 17 Oktober, saudara, Hussein On masih membisu. Akhbar melaporkan ada pertemuan antara Muhammad Nasir dengan Perdana Menteri, tetapi pertemuan itu dibatalkan. Jadi Dato' Arun kata, apa hal Hussein On ni? Ada pertemuan dibatalkan, sepatutnya berjumpa, tak berjumpa. Jadi rakyat dalam keadaan tertanya-tanya. Tiada keputusan. Saudara, kesangkaan waktu itu PAS berada dalam Barisan Nasional. Kemudian Tengku Razali dan Tengku Razali dan Asri masih berada di Kelantan. Kedua-dua mereka saling mengeluarkan kenyataan dan menyebut kerajaan negeri masih diperintah oleh PAS. Itu kata Asri. Kerana Asri pula sudah pun bersedia untuk membawa PAS keluar dari Barisan Nasional. Dia sekadar menanti parti itu dipecat untuk dijadikan isu politik. Sementara Tengku Razali pula menunggu PAS menarik diri keluar dari Barisan Nasional. Situasi tarik tali
Ini berlanjutan tanpa ada penyelesaian dan Perdana Menteri tidak campur tangan untuk menyelesaikan keadaannya. Saya itu keadaannya berlaku di Kelantan, sepanjang kerasi di Kelantan, Perdana Menteri buat tak tahu saja. Yang bergelut adalah Yang Mulia Tengku Razak Hamzah dan almarhum Datuk Asri Haji Muda. Ini pada saya lihat katakannya sepanjang setahun, macam hari-hari dia tulis. Tapi saya pilih yang penting-penting saja, yang agak menarik untuk kita ketahui. Dari segi sejarahnya, macam mana Benazir, Indira Gandhi dibawa ke mahkamah, dan saudara gitu keadaannya. Dan tarikh-tarikh, ada pula pemimpin yang meninggal dunia, ini semua tercatat dalam diary dari penjara. Ini catatan itu sebelum beliau dibawa masuk ke penjara, saudara. Itu untuk tahun 1977. Sebelum lagi Datuk Harun pergi ke London untuk membuat permohonan rayuan di Privy Council. Kita sambung lagi besok, saudara. Kita tengok apa pula cerita hari ini dalam segmen Jeritan Batinku, saudara. Noriah, apa khabar? Raja Kamal, Raja Bazian, katanya cuaca panas dengan petani. Salam, siapa ni? Dia Tanjung Karang. Saudara Abdul Aziz Abdul Rahman, Saudara Fazil Yub. Salam untuk semua sahabat Hajah Comel-Comel, Sohaila Osman. Allahyarham Datuk Harun katanya banyak jasa kepada rakyat di Selangor. Memang tidak dinafikan. Ya, Saudara Mazuki Saad, Puan Syarifah Hafifah, selamat petang. Dapur Ibu. Dapur Ibu dia kata betul ke Hussein On membisu. Ini tercatat dalam buku. Saya tak boleh bohong, saya. Dan ini bukan Datuk Harun nak berhasrat untuk dibukukan, tidak. Ini dalam diary dia yang saya petik selepas anaknya Datuk Mazlan Harun beri sama saya, dia kata boleh bukukan. Saya katakan ini penting supaya warga kita tahu. Ya, Datuk Ibu. Betul. Jadi Hussein On ni membisu. Itulah keadaannya, saudara. Yang maya. Nur Aira Nazir, Datuk Harun best. Masa kita umur belasan tahun, kampung Berembang, Datuk Harun ada di sana. Betul, saudara. Banyak jasanya pada warga bangsa Melayu. Baik, saudara, kita tunggu besok sambungan. Apa lagi? Ini saya nasihat pada anda, kalau boleh hubungi segera Al-Azhar sebelum buku ni habis. Tak ada lagi dah, saudara. Hubungi Al-Azhar di talian 011 330 41241. Tak mahal mana pun, saudara. Cuma sebab dalam live ini saya tak boleh cerita berapa harganya, sebab itu menyalahi peraturan yang ditetapkan oleh semua penyedia laman-laman, sama ada laman Facebook, TikTok, YouTube dan sebagainya. Saya tak boleh sebut. Sila hubungi Al-Azhar 011 330 41241. Murah, saudara. Bukanlah ratusan ringgit, tak ada. Dan ini saudara akan jadikan ini sebagai kenangan seumur hidup kita. Sebab tak ada lagi. Ini tak pernah dibuat orang. Catatan diary satu hari demi satu hari. Dan saya nampak Tok Harun begitu rajinlah mencatatkan kehidupannya. Baik, saudara. Ini cerita tentang ruangan jeritan batinku. Ini antara seorang lelaki yang bernama Zack. Ini orang lelaki ni Zack. Zack ni usianya awal 40 tahun. Dia sudah berkahwin dan dikurniakan 3 orang anak. Isterinya Ima. Saudara, bagaimanapun, selepas punya anak, 3 orang anak, dia terperangkap dalam percintaan dengan Rita. Kerana waktu dia walaupun sudah berkeluarga, dia bekerja, tapi dia masih melanjutkan pelajarannya di universiti secara sambilan. Di sinilah dia berkenalan dengan Rita. Rita memang seorang gadis yang cukup cantik. Kebetulan katanya semasa dalam kuliah, Rita duduk di sebelahnya. Dia tergamam melihat seorang gadis. Tak pernah kulihat gadis secantik Rita, katanya. Tapi pada masa itu dia masih lagi berusaha mempertahankan hati kasih dan sayangnya pada isterinya, Ima, ya saudara. Dan dia ingat lagi katanya, kali pertama kami duduk bersebelahan, Rita malu-malu. Ternyata dia tidak rapatlah dengan lelaki. Jadi selepas itu kadang-kadang kami makan. Tapi saya melihat macam ada satu chemistry antara saya dan Rita. Wah, lelaki-lelaki ni mulalah bagi alasan. Chemistry lah, itulah, inilah. Lepas itu mulalah berbalas-balas kisah melalui pesanan ringkas di media sosial.
Kemudian dia kata apa, dia senang kalau berbual dengan Rita. Sebab Rita ni rajin melayannya. Sedangkan isteri dia tak banyak. Dia kata balik rumah, bila cerita gini, isteri cakap, oh, ya. Jadi isterinya kuranglah melayan untuk dia bercerita. Tapi Rita suka berbual. Cerita kat kampung pun dia suka, cerita di kota pun dia suka, cerita pasal artis pun dia suka. Dan amat memberangsangkan. Kerana dia kata, aku dapat merasakan respon dari Rita amat memberangsangkan. Tapi bila bagaimanapun depan-depan dia kata masih belum ada luahan hati dan perasaan. Sehinggalah dia kata selepas 5-6 bulan hubungan begitu, dia pun meluahkan perasaan kasih dan sayangnya pada Rita. Dan Rita pun membalas dengan baik. Tetapi Rita kata Rita ni satu anak gadis yang smart. Sebab dia kata, you adalah suami orang. Saya tidak akan mampu untuk mencuri suami orang. Itu kata Rita. Jadi dia kata, itu tak apa, saya boleh selesaikan masalah saya dengan isteri saya. Rita kata, kalau kamu boleh bersikap zalim, menyingkirkan isteri kamu dan memilih saya, kalaulah saya berkahwin dengan anda, pastinya besok anda juga akan melakukan pada saya. Ini saya rasa saya menghormatilah Rita. Gadis yang cantik, yang tegas, dia dapat memikirkan. Dia kata, kalaulah saya berkahwin dengan you, memang saya sayang, saya kasih dengan anda. Tetapi tidak mungkin satu ketika nanti anda juga berlaku curang terhadap saya. Kerana sepengetahuan saya, anda tidak mencerita pun tentang keburukan isteri anda. Malahan isteri anda pun sudah semakin berjaya dalam keriernya, dalam perniagaannya. Anda masih lagi bergelar seorang siswazah yang bekerja pangkat pun tak tinggi mana. Kalau anda dah berjaya nanti, kalau berkahwin dengan saya tidak mau bermadu, kata Rita. Dalam keadaan begitu, dia cuba memujuk Rita. Tapi ketegasan Rita. Saudara Abdul Hamid, betul lah saudara. Masa dapat cinta memanglah semua cantik, betul. Jadi Tahir dia kata, buang angin pun bau wangi, saudara. Nur Aira ni Zain masih cerita Tok Arun. Besok lah saudara cerita Tok Arun ni. Jadi itu keadaannya. Memang Rita cantik tapi Rita tegas. Akhirnya setelah lama dipujuk dan sebagainya, Rita kata dia tidak mau bermadu. Dan bila dia Zack ni dia kata, kalau gitu saya bolehlah ceraikan isteri saya. Dia kata, kalau kamu menceraikan isteri kamu, maka satu ketika nanti hanya untuk berkahwin dengan saya, satu ketika nanti saya juga akan anda ceraikan. Oh, hebatlah. Hebatlah Rita ni, saudara. Jadi, walaupun Rita menceritakan padaku macam-macam lah tentang ada lelaki yang cuba menghampirinya, tapi dia tak berminat. Cuma tiba-tiba ada pula kisah seorang lelaki yang agak kacak mula mendampingi Rita. Dalam keadaan begitu, aku mula merasa cemburu. Ya, kau nak rasa cemburu apa hal? Zack, apa hal yang kamu nak cemburu dengan Rita? Hanya kerana Rita dia tak jawab pun mengatakan cinta dan sayang pada kamu. Aduhai. Zack ni satu hal. Dan Rita pun tak pernah paksa untuk kamu terus menyayangi dia selama-lamanya. Tapi bagaimanapun, ini ceritanya saudara. Lama kelamaan akhirnya rupanya percintaan antara Rita dengan lelaki yang baru dikenal itu putus di tengah jalan. Dan dia kata dia nampak peluang ini. So bila dapat peluang begini, dia kembali untuk mengetuk pintu hati Rita. Tapi ternyata Rita seorang yang keras hatinya. Tidak menerima sebegitu mudah cinta daripada suami orang. Itu kata Rita ya. Dan dia pun cubalah memikirkan episod demi episod tentang perjalanan hidupnya. Jadi ternyatalah Z ni kadang-kadang memanglah, saya dengar dari pengakuannya, macam Z ni tak berterima kasih lah. Sebab isteri dia sanggup buat bekerja, malahan bekerja, buat berniaga, buat itu, buat ini, tak menang tangan lah untuk menambah pendapatan. Dan dia belajar, sambung belajar dekat pusat pengajian tinggi. Tiba-tiba dalam diam-diam, anak dah ada 3. Sudah pun menyimpan hati dengan Rita. Tapi bagaimanapun, katanya, bagaimanapun akhirnya, alhamdulillah, akhirnya aku berjaya melepaskannya. Walaupun aku agak tersasar. Bukan tersasar saja. Pewai lah. Yang kau gatal nak bercerita dengan orang pasal apa?
Dan bagaimanapun, ini sekadar cerita batinku, dia kata, apakah yang harus kulakukan? Apakah harus menanti cinta dari Rita atau meneruskan kehidupan bersama isteriku? Z, bengong jangan tunjuk kat orang lah, Z. Dapur ibu dia kata, keras hati kamu Rita. Bagus. Saya harap benda ini menjadi pedoman, menjadi satu pengajaran pada gadis-gadis yang lain. Kalau mereka boleh jadi seperti Rita. Ya, Tuan Abdul Hamid dia kata, dasar lelaki hidung belang. Betul. Nak menanti lagi apa hal? Tak payahlah, Zack. Saya kata, bengong jangan tunjuk dekat orang, Zack. Jangan cerita dengan orang kamu punya kebodohan. Yang kamu nak tunggu cinta dari orang lain macam mana? Depan mata kamu. Kamu punya isteri. Kamu punya 3 orang anak. Isteri kamu bekerja berusaha untuk memperbaiki kehidupan kamu. Keluarga kamu. Sanggup kamu nodai kasih sayang isteri kamu. Zack. Itulah keadaannya saya. Jadi dalam keadaan begini, tak payah nak jerit batin kamu, Zack. Batin kamu tidak menjerit. Tetapi yang ada adalah mata keranjang kamu dan nafsu-nafsi kamu. Kembalilah ke jalan Allah, Zack. Kembalilah ke masjid. Bersyukurlah kamu memiliki seorang isteri yang baik. Abdul Hamid kata, Wan M. Bakri kata, itu sakit angau. Memang saya. Yang kamu gila dengan orang, apa hal? Itu gambarannya bagi saya, Zack. Sudahlah, Zack. Cinta tidak semestinya berakhir dengan perkahwinan. Tak salah kamu mencintai Rita. Tapi kamu kena ingat, Rita itu adalah diibaratkan mawar berduri. Mawar yang penuhi dengan duri-duri cabaran. Rita meletakkan syarat. Dia kata, aku tidak akan merosakkan rumah tangga orang. Cuma yang baiknya sini dia tak cerita. Z ni bukan nama sebenar lah, saudara. Bagaimanapun dia ucapkan terima kasih lah pada teman-teman beri pandangan. Eti Redi dia kata hati Roy lagi kat hati Roy. Mana pula ni? Jadi saya dapur ibu dia kata, teruskanlah kehidupan kamu dengan isteri kamu. Nur Aira Nazil. Saudara, saya merasakan dalam keadaan hidup hari ini, memanglah bahawa hati lelaki ini yang tambah-tambah lagi hidup bulang ini, mudah tersampuk dengan orang. Anak dah 3. Kenapa lagi kamu kemaruk dengan cinta daripada orang gadis seperti Rita? Sepatutnya kamu kena anggap Rita sebagai anak kamu. Mungkin Rita juga menyayangi kamu sebagai seorang abang. Mungkin kerana Rita merasakan dia tidak mempunyai abang. Tapi saya agak menghormati pendirian Rita yang tegas, yang tidak mau menyantuni ataupun melayan kasih sayang daripada seorang lelaki yang saya katakan seperti hidung belang. Yang mana dia kata mengkhianati isteri dan mengejar cinta yang tak pasti. Oh, betul Yang Maya. Zack, janganlah kamu mengkhianati isteri kamu. Kerana apa yang kamu lakukan adalah ibaratkan mengejar cinta yang tidak pasti. Jalani kehidupan ini, santunilah, belailah, rawatlah cinta kasih anda bersama keluarga anda. Ingat saudara, pengalaman yang dilakukan oleh Zack ini, saya haraplah kepada teman-teman yang mendengar bicara saya, mungkin anda marah dengan saya, terpulang. Tapi saya kata-kata, bengong itu jangan tunjuk dekat orang. Bengong itu bukan untuk diperdagangkan. Simpan sendiri bengong. Cuma fikir sendiri kalau orang dah tak suka. Dia melayan anda sebagai mungkin kawan. Ya, kawan sekuliah. Saya Elia Muhammad. Selamat petang Henry Cooper James. Setelah Pak Aziz dia kata tu baik ada makna. Memanglah dia ada baik-baik ada makna. Tapi paling tidak pun Rita dia mampu membezakan mana kaca dengan mana permata. Saya ucapkan syabas pada Rita. Saya yakin Rita mungkin mendengar bicara saya petang ini. Reda-reda, keep it up. Zack, don't give up, kata Eddie Tahir. Eddie Tahir, kamu nak jadi apa? Yang kamu beri galakan pada apa? Dia kata pada, reda-reda dia kata, keep it up. Zack, don't give up. Jangan give up. Aduh, begitulah cara bicara kita petang ini, kisah Zack yang masih lagi dahagakan belayan kasih sayang, sedangkan di rumah dah ada isterinya. Bagi saya, tak perlulah kamu memburu sesuatu yang bukan milik anda. Kadang-kadang kita hanya sekadar memburu cinta fata morgana. Kita jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Selamat petang.